Ambil attendance lah. Okay, semua dah boleh kasi ke? Kalau aku pusing macam jawab test dia hari ni. Alright, so Assalamualaikum dan teman-teman. Okay, alright. So today, Noah ada mana ni? Kelas center. Tengok saya. Pukul 4.5 tadi tak ada kelas kan? Ada yang tak ada. Okay, so untuk test, kan? We have agreed your test will be on week 8, hari Rabu, 11 hari 5. And as I said, it will be combined dengan K2. K1 kan? And the venue will be dekat Dewan Persidangan 2. Tahu tak mana? UMTCC. Tahu? Bukan KTCC, UMTCC. Dia macam KTCC lah. KK lama tu tak KK lama? KK lama. Ground floor dulu for Dewan Persidangan 2. Alright, so that will be on Wednesday after the mid-semester break. So we'll cover 2 topics, chapter 1 and chapter 2. And don't forget, the assignment for chapter 2 will due Rabu ni kan. So kalau balik, make sure assignment for chapter 2 is submitted. Alright, okay. So hari ni kita akan continue with our lesson. Ramai kita tu tak sihat Ramai kita tu. Mas mana Afiq Mas? Tak sihat tapi ramai tak pakai mask ni. Ni nak raya ke tak nak raya? Saya punya. Tapi suara clear kan? Yang mana ni? Dengar suara saya ikut semua tak? Sebab dua-dua. Dengar tak? Dengar? Okey je? Okey je tak apa. Sebab yang ni saya cakap, yang tu pun saya cakap. Saya rasa saya makan bertemu. And then saya punya headphone dah hilang. Kalau headphone saya nak tunjuk kat sini. Ada siapa-siapa bawa headphone tak? Tak ada? Nak dia punya tu je, tunjuk je kat sini. Saya tak guna tak tu. Jangan risau. Tunjuk dekat microphone yang sini sekejap. Okay lah, so attendance saya dah bagi kan? Allah, orang nak minta tolong dia tunjuk. Tak apa lah. Wah, jangan lupa ambil lupa. Macam saya nanti saya dah. Alright. Okay guys, so where are we now? Where did we start during our last lesson? Laplace transform. Yeah, good Laplace transform. We are talking about the inverse of Laplace transform, kan? That is inverse of Laplace transform ataupun to find Laplace transform, both we need the Laplace transform table, kan? So kalau you ada melawat e-learn, I have uploaded the PDF copy of the Laplace table. Ada tak tengok? Ada tak? Dah print out belum? Okay, so I would advise you untuk print out lah table tu. Okay, dan saya ingat ada student request untuk saya upload all the notes supaya senang you all print one go terus kan. Okay, saya cuba usahakan. Lupa. Alright, so where did we stop last week class? Bukan, betul lah last week. Where did we stop? Example 5C, right? Example 5C. B kita dah discuss, betul? Okay, B kita dah discuss. We left with C. So, example
5C, kalau you tengok solution is provided. Okay, solution is provided there. Tapi saya tak sure lah you all boleh faham ke tak the solution given. Rasanya boleh lah kot kalau you study, you able to understand. Okay, but somehow I will discuss and to tell you this topic is very important to find the inverse of Laplace transform. Because ingat tak saya cakap, kenapa kita perlu belajar chapter ni? Because this chapter will provide us with alternative solution untuk cari solution for second order differential equation kan, non-homogeneous. So that you don't have to go through the process like you saw for the assignment. You have to find A, B, C, D, apa benda tu, C1 and C2. In fact, it will directly return the answer. Okay. However, no pain, no gain, kan? So, in order for you to get that, you have to make sure you memang betul-betul mahir to find the inverse of Laplace transform. Kalau you stop kat sini, you still cannot able to solve for the differential equation. So to tell you, ini we may consider as the toughest lah. Dia agak macam tricky sikit. So I will go discuss with you this example without looking at the solution here supaya tak terganggu. Saya lagi suka tanpa lihat solution lah. So instead, I will write it again here. Tolong, saya lupa dah. Satu tolak 3s over s square plus 8s plus 21. Alright, so class, looking at this Laplace function, we want to find its inverse. Macam saya cakap sebelum ni, semuanya kita refer kepada Laplace transform table. Bukan 85 tu, 8S. Benda-benda macam ni lah dulu kan. Dulu masa engineering maths 1 tu kan. Ya kan? Kena cerita kan kat group ni? Tak. Dia macam ni tau. Soalan test, orang tahu. Adalah makhluk Allah tu kan, dia jawab 6. Dia jawab 6 kan. Lepas tu kawan dia pun jadi 6 macam ni. Macam tu. Lepas tu Lala dia jadi tegak. B. Habis the rest satu kelas jadi B. Maka salah lah semua. Macam ni ada potensi juga ni. S. Jadi 85. Habis satu kelas 85. Na'udzubillah min zalik kan. Alright. Benda-benda macam ni lah. Okay. Tu orang cakap nak meniru biar bergaya. Janganlah meniru macam asal salin je. Okay, sekian. Alright, so yang ni kalau kita tengok kepada kita punya Laplace transform table, we have to look for the pattern class. Kita perlu tengok kepada pattern dia punya tu. Cuba tengok dekat table, do we have the term with s square kat bawah? Ada tak? 1 over s square, ada tak? Ada tak 1 over s square? Kita ada 1 over s square tapi s square tambah a square, betul? Tapi yang kita ada sekarang adalah s square tambah 8s tambah berapa soalan dia? 21. Ada tak yang bentuk macam tu? The closest one, tak ada kan? Tak ada. Kita ada possibility sama ada kalau s square tu kita ada s square tambah a square. Okay, tu the closest one nombor berapa tu? S square tambah a square? Nombor 7 ataupun nombor 8. Okay. Dan ada lagi tak yang lain? Yang kalau kita expand dia, there's possibility that dia akan jadi S square juga. Nombor apa? 9, 10. 9, 10 boleh jadi S square ke kalau kita expand dia? Dia dah tak jadi S square, okay? Dia dah jadi S kuasa 4. Faham tak? Sebab dia S square tambah A square darab dengan S square tambah A square. So you darab lagi masuk, dia akan dapat S kuasa 4 dah kat situ. Boleh faham tak? Okay? So no, that is not the possible solution. Yang mana lagi?
Ada. Tu yang saya bulat tu. Okey, yang saya bulat tu nombor 19 and 20. S minus A square. S minus A square tambah B square. Yang ni kalau kita darab expandkan dia, kita akan dapat apa? S square tolak 2AS tambah A square. Betul tak? Kan? Kita boleh expand dia macam tu. Betul? Okey. So, kita cubalah sama ada kita boleh faktorkan. Kalau kita faktorkan, kita dapat ni saya tak rasa kita boleh faktorkan jadi macam ni ataupun kita boleh faktorkan dia tapi tak complete faktoran dia. Okay, so what we can do here, okay, S square tambah 8S tambah 21. Okay, sama ada kita boleh buat dia dalam bentuk S minus A square ataupun kita ada S minus A ataupun S tambah A square tambah with something else here. Okay, tambah with something else here. So yang mana you rasa? S square tambah 8S tambah 21 ni boleh tak kita faktorkan dia? Boleh tak? Apa nak faktorkan? Apa dengan apa? S square tambah 8S tambah 21 sama dengan S darab S tambah apa? S tambah apa? 4, okey. Satu lagi? 8. 5. Okey, fine, 5. So you akan dapat S square tambah 9S tambah 20. Dan ni kat sini 21. Kan? Okay. Kalau you check, okay, I don't think we are able to factorkan dia. Okay, we are unable to factor dia. So, apa yang kita boleh buat, ni dah benda yang saya nak share dengan you all hari ni. Maybe to some of you, you have come across about this before dalam your MX ke apa. But to most of you, saya rasa maybe this is the first time. Dalam Engine Maths 1 pun saya tak ada ajar benda ni. Alright, so have a look class. Kita nak jadikan dia dalam bentuk S minus A square tambah B square. Ataupun tambah a constant lah. Okay. So what we got to do is, ni S square kan? Tambah 8S. Tambah, kita akan mengadakan something dan tapi tanpa kita ubah function ni. Okay. So, dia punya formula adalah 8. Ni yang 8 ni kan? Ni 8, faham? That's why saya tulis 8. Bahagi 2 dan kita squarekan dia. Okay, 8 bahagi 2, kita squarekan dia. Tapi saya cakap tadi, walaupun kita tambah ni, kita tak nak ubah function asal dia. Function asal dia adalah S square tambah 8S tambah 21. Faham? Okay. So, since kita tak nak ubah dia, kita tolaklah balik. Tolak dengan apa balik? 8/2 square. Tambah 21. Boleh? Kenapa saya buat macam ni? Nampak tak? Dia punya trick dia. So, it's gonna be S square tambah 8S tambah berapa? You all. 8 bahagi 2? 16. Kan? 8 bahagi 2 kan 4. 4 ni kuasa 2, 16 lah. 16 tolak 16 tambah 21. Kalau kira, left and right hand side sama tak? Kalau kira, sama lah kan? Sebab tambah 16 tolak 16 sebenarnya kosong je. Ni kat sini lah permainan dia. So, S square tambah 8S tambah 16 ni sekarang boleh tak kita faktorkan dia? Boleh. Right, we can factor down. Akan jadi apa? S tambah 4. 2 dengan 4 macam mana? 2 dan 4 baru 8. So this one we're going to be S tambah 4, S tambah 4. And negative 16 tambah 21 dia akan jadi tambah 5.
So, yang bawah ni kita akan dapat S tambah 4 square tambah 5. Boleh tak kamu suka? Okay. So, nampak tak? Kita punya angle nak jadi macam ni. Right? S minus A square tambah B square. Kan? So, kalau yang ni kita dah almost there, our A kat sini sama dengan apa kelas? Kalau kita compare dengan S minus A square tambah B square. A kita sama dengan apa? A sama dengan? Careful, 4 ke? 1. Main mana 1? Compare dengan S minus A square tambah B square. Dari tadi tu sebut 1. Main mana yang 1? A sama dengan apa? 4. Are you sure girls? 4. 2. Compare. Bandingkan. Nak cakap apa lagi? La ilaha illallah. Okey, compare. Bandingkan. Ha. A sama dengan apa? Salah. Negatif 4. A sama dengan negatif 4. B sama dengan berapa? Salah. 5 square pula. 21. B square sama dengan 5. So, B sama dengan Astaghfirullahaladzim. B square sama dengan 5. So, B sama dengan square root 5. Basic ni, basic. Basic. B sama dengan square root 5. Boleh? Boleh. Okay, so we settle yang ke atas. Tapi yang kat bawah belum settle lagi. Okay. Okay, saya nak flip ke next slide dah. Okay, so Fs sama dengan 1 tolak 3S. Kat bawah kita settle kan. Apa dia tadi? S tambah 4 square tambah 5. So we are now in the form of S minus A square tambah B square. Yang mana A kita sama dengan negatif 4, B kita sama dengan square root 5. Okay, fine. Atas macam mana atas? Ada nampak gaya tak? Macam yang kita dah ada. Ada tak? Cuba cari. Kalau boleh macam mana? Sekarang ni kita nak dapatkan from the table here. You look at the table. Nombor berapa kita nak refer sekarang kepada table kita? Okay, kalau tengok sekarang ni, table yang kita boleh refer adalah table 19 dan 20. Betul. Kalau kita tengok yang atas tu, 19 dan 20, atas dia sama ada dia ada apa kat atas? Dia ada B ataupun S minus A. Tapi kita ada apa? Kita ada 1 tolak 3S. Okay? Kat sini dia ada B ataupun S tolak A. Okay? So, kita ada B ataupun 1 tolak A. Dia ada either one of this lah. Okay? So, dia ada sama ada B ataupun S tolak A. So, maknanya kalau kita kena ada square root 5 ataupun S tolak S tambah 4 lah. Okay? Sebab A kita adalah negatif 2. Negatif 4. Ada nampak gaya S tambah 4 lah kat sini? Tak ada kan? Boleh tak kita, macam tadi kita buat magic, kita tambah 8/2 square, tolak dengan 8/2 square. Dan kita dapat bentuk macam ni. That is one trick. Okay? Now, I'm going to share with you another trick kat sini. So, kat sini kita nak jadikan dia ada S tambah 4. Okay? Satu ni tak apa. Ataupun you boleh biarkan dulu. Minus 3. Kita faktorkan S kat sini. Letak kat luar S. Okay. So, kita nak jadi tambah 4. Tak apa. Kita biar dulu. Kita, apa makan ni? Kita let it be. Tambah 4.
Sebab kita nak jadikan dia tambah 4, betul tak? Macam tadi pun kita tambah je 16 kan? 8/2. So since kita tambah 4, apa yang kita perlu buat? Tolak 4. Good. You tolak je dengan 4. So we have S tambah 4 square tambah 5. Okay. Dan daripada sini kita akan ada 1 tolak 3 S tambah 4. And then yang ni saya pecahkan lah. So negatif 3 darab dengan negatif 4. Dia akan jadi apa? Tambah 12. Boleh faham? Tambah 12. Okay, so sekarang ni kita akan ada S tambah 4 square tambah 5. So 1 dengan 12 ni boleh tak kita combinekan dia? Boleh. You boleh combinekan dia. So apa yang you akan dapat kat sini adalah negatif 3 S tambah 4 tambah 13. Okay. Saya nak asingkan dia supaya senang you nampak. Dia tak salah kalau kita asingkan dia. S tambah 4 square tambah 5 over S tambah 4 square tambah 5. Okay, sekarang kita nak cari FT. So, meaning to say, our FT adalah negatif 3 ni dah tak ada apa makna dah. It's just a constant. So, kita boleh letak dia kat luar. Okay, it's nothing to do with the inverse. So negatif 3 letak kat luar. So L inverse of, now we just concentrate on S tambah 4 over S tambah 4 square tambah 5. And then kat sini 13 ni ada gaya dengan 5. Dia kan sama ada S tolak A ataupun B kan. So yang first term ni kita consider yang S tolak A. Yang second term ni kita consider B lah kan. Betul tak? Faham tak? Sebab yang ni kita tak ada S. Kan? Tak ada S. Kita ada 13 je. Okay. Tapi 13 ni ada tak relation dengan 5? Tak ada. So kita letak dia kat luar 13. So we assume that 13 is our constant. Perkali juga. So L inverse of 1 over S tambah 4 square tambah 5. Yang ni settle dah belum? Yang first term tu kelas. Yang first term ni boleh tak kita tengok kepada table directly? Boleh dah kan? Tak ada masalah dah. Sebab we already in the form of S tambah 4 over S tambah 4 square tambah 5. So yang ni sebenarnya jawapan dah ada, which is negatif 3 S we have. Remember kalau S tambah 4 ni maknanya dia adalah E to power of apa? Negatif 4T cos square root 5T. Refer kepada nombor 19 ke 20, saya tak ingat. Table. 20 ke 19? 20. Kan? By comparing A kita negatif 4, B kita square root 5. So we already get the answer negatif 3 tambah, darab dengan E to power of negatif 4T cos root of 5T. However, yang second term ni kita akan refer dia kepada nombor 19 ke nombor 20? 19 kan? Tapi kita missing B. What is our value for B? Kan 5. 2B square 5. B kita sama dengan square root 5. So, kita adakan dalam square root 5. Tapi bila kita adakan square root 5, we can just simply put square root 5. Kita kena ada square root 5 over square root 5. Barulah dia sama dengan 1. Boleh faham tak? Square root 5 over square root 5 kan sama dengan 1. Kita perlukan square root 5 dalam inverse. Satu lagi tu kita letaklah kat luar as our constant. So maknanya kat sini we already get the answer. This is equivalent to ni apa? Sin square root 5 T. So dah tambahlah dengan 13 per square root 5 which is our constant. Finally, we get the answer negative 3 e to power of negative 4t cos root of 5t plus with 13 over root of 5 sin root of 5t. Boleh faham tak? So ada beberapa permainan dia kat sini. Satu tadi kita introduce apa? 8/2 square tolak 8/2 square. Ingat tak? The first step class.
Kan? That is the first one. Second, kita buat apa? Kita tambah 4 kan? Tambah 4 tolak 4. Tapi jangan lupa kat luar tu ada negatif 3. So negatif 3 darab dengan negatif 4 tadi kan? Jadi 12 tambah dengan ni 12. Okay, 12 yang ni. Kita discuss. And finally, just now kita introduce square root 5 kan? Kenapa ni? Okay, kita introduce square root 5. Okay, kita introduce square root 5. So introduce square root 5 over square root 5. So that it will equal to 1. So nothing change. So kat sini maksudnya jawapan akhir kita adalah negatif 3 e power of negative 4t plus root of 5t tambah 13 over root of 5 sin root of 5. Betul tak? Okay. Alright. So jawapan nak cantik tengok kat sini lah. Sama je dengan jawapan yang kita dah discuss. Okay. So this one summarize what I've been explaining to you just now. Alright. So next. Okay. Sekarang ni we move clear sector inverse of Laplace transform. Ingat chapter ni adalah at the end, the last subtopic, perhaps tomorrow we're going to start. We want to solve our second order differential equation using this method. So first requirement you perlu mahir adalah to find the inverse. And the second one is what I'm going to discuss with you now. Okay, what I'm going to discuss with you now. Differentiation and integration of transform. Tapi yang saya nak fokus is differentiation sahaja. Yang tu je penting untuk your level kat sini. Integration ni saya buat sekadar hiasan je lah, optional. Atas you lah nak belajar ke tak, but for my class, I will discuss on differentiation sahaja. Okay, kalau sebelum ni, we'll find the Laplace of a function, betul? We'll find the Laplace transform of ft kan, daripada ft kita transform dia jadi fs kan. Fs tahulah kita dia adalah dalam Laplace. Okey, untuk sekarang ni kita mencari Laplace of bukan ft dah, of f prime t. Gitu. Apa maksud f prime t? Friend, apa maksud dia guys? Differentiate. Good. F prime t maknanya dy dt ataupun df dt. Kalau f double prime maknanya differentiate berapa kali? 2 kali. Itu je maksudnya. So we want to find the Laplace transform of the function where we have been differentiate for one time and second time. Kenapa perlu benda ni? Sebab remember dalam kita punya differential equation kita kan soalan yang dia beri adalah y prime atau y double prime, betul tak? Then you want to solve that untuk dapat y. That's why lah kat sini kan asbab dia kenapa you perlu tahu the Laplace transform of f prime and f double prime. Okay. So nombor 1 dengan nombor 2 ni hukum dia, teori dia. So you have to hadam these two formula. Okay, we're going to use these two formula where it says that Laplace of f prime is equal to s darab dengan Laplace of f function kita tolak dengan f0. And the second one is Laplace of f double prime sama dengan s square Laplace of f minus with s f0 minus with f prime 0. Okay. Okay, tak apa. Apa-apa benda ni tak faham. Tak apa. Don't worry. We straight away discuss example 6. Kat sini pun dia ada trick dia tau. Okay, dia ada trick dia. So make sure everyone tak tertipu dengan dia punya trick dia. Okay, make sure you're smart enough to play around with the trick as well. Okay, so untuk explain macam mana nak guna, okay, this theory nak equation 1 and equation 2 to solve for to find the Laplace transform. Let us discuss example 6 kat sini. Okay, so example 6 kat sini dia suruh you guna nombor 2. Maknanya nombor 2 kat sini adalah Laplace of f double prime equals to s square Laplace of
F minus with F0 minus with F prime 0. Untuk kita cari Laplace transform of Ft sama dengan T sin omega T. Walaupun jawapan dah ada sini, macam biasa saya tak puas, saya nak buat sendiri. Okay, so Allah, ini tak boleh sapu Tak boleh sapu dah ni. Sekejap. Alright. Okay, so soalan yang diberi adalah Ft sama dengan apa kita nak cari? T sin omega T. Betul tak? Betul kan ini soalan dia? T darab dengan sin omega T. So soalan nak you cari Laplace transform of T darab dengan sin omega T. Okay. Dia suruh kita guna nombor 2, definition 2. What is given to us? Definition 2. Laplace of F double prime T sama dengan apa kelas? Tolong baca kat saya sekejap. S Laplace of F T. Tolak ke tambah? Tolak. Tolak apa? Laplace of F0. Okay, fine. Lepas tu, tolak. Laplace. Laplace Mana ada Laplace? You all ni. Ni. Mana ada Laplace ni? Yang ni lah. S square Laplace of F minus with SF0 tolak F prime 0. SLF. Salah. S square. Awak baca yang mana? Awak baca yang pertama S square LF minus with minus with S darab dengan F0, terpaksa saya erase. Ni menunjukkan formula ni sangat penting. Salah salih habis silap. Tolak dengan F prime 0. So kita tahu tadi kita punya Ft kita adalah T sin omega T. So kat sini dia perlukan F0. Boleh tak kita cari F0 kelas? Kat sini kita tahu tak F0 kita apa? Macam mana nak cari F0? T sama dengan kosong. So definitely when kosong, what happens to your Ft? Kosong lah kan? Because kosong darab dengan sin kosong. Kosong. And then we need as well F prime 0. So untuk dapat F prime 0, we need to find apa dulu? F prime T. F prime T. Maksudnya kita perlu differentiate kita punya T sin omega T. Kita perlu differentiate T times with sin omega T with respect to T. So T sin omega T itu berapa function kita ada kat situ? 2. Cancel, kita ada 2 function. This is also again for your assignment question nombor 2 ke nombor 3? You akan dapat jawapan E kuasa or something. Dalam your assignment. Dah buat belum assignment? K2 dah ada yang submit dah. X darab dengan E power of something. So that X darab dengan E power of something tu dia ada 2 function kat situ tau. So bila you nak differentiate, be careful when you want to differentiate. Kalau tak, you tak akan dapat jawapan sama dengan saya, maksudnya salah lah. So yang ni kelas, we want to find d dt of, we want to differentiate T sin omega T. So maknanya the first function, ingat tak, kalau kita ada darab macam ni, two function kita want to find the derivative, kita let U kan, betul tak? U sama dengan apa? T. Satu lagi, V sama dengan sin omega T. So du dt sama dengan apa? U prime. U prime je lah. U prime sama dengan differentiate T respect to T akan dapat omega. Main mana omega? U sama dengan T je ni pun. Satu lah. Du dt sama dengan 1. Differentiate T ni kan kuasa sah.
Okay, and then V ni pula, dV of V prime, sin omega T, differentiate sin dapat apa kelas? Cos. Cos omega T, dan jangan lupa kita darab dengan apa? Kat depan ni kita darab dengan apa? 1, ni omega T yang kita differentiate respect to T. So apa perkali bagi T kat sini? Perkali bagi T kat sini apa? Afiq? Tengok apa tu? Kat Webex. Perkali bagi T tu apa? Sin of omega T. So perkali bagi T sama dengan apa? Perkali. Constant for T tu kat situ tu. Apa dia punya tu? Boleh. Apa dia kelas? Girls? Apa ni? Okay, kalau you differentiate cos 2x kan, d dx of cos 2x, sin 2x. Sin 2x, differentiate sin 2x dapat apa? Cos 2x. Square? You only tak mau masak nasi ni. Cos 2x darab 2x. Maknanya dia derivative of 2x ni. 2 kan? Cos 2x darab 2. So kat sini instead of 2, kita ada apa kat depan T ni? T. Baik, saya kuasa. Apa dia? Omega. So maknanya kat sini adalah omega darab dengan cos omega T. So maknanya kat sini F prime T kita adalah U V prime plus V U prime. Ni semua engineer maths 1. So we have omega T cos omega T plus with VU prime. What is our VU prime? V kita sin omega T. U prime kita hanyalah 1. Kan? So, F prime 0. Maknanya masukkan T sama dengan kosong ke dalam ni. Bila dapat apa kat sini? Bila dia masukkan T sama dengan kosong ke dalam ni, you akan dapat kelas. Masukkan T ke sama dengan kosong dalam ni, dapat apa? Ni, kosong. Yang ni of course lah, kosong dalam cos kosong, dia akan jadi kosong. Sin kosong is kosong. F for prime kosong, maknanya jawab dia adalah kosong. Okey. Tadi kita dah dapat F prime T. So maknanya kat sini benda ni S square L of FT. Yang ni tolak kosong. Tak ada masalah dah. Cumanya, you perlu tahu what is this. F double prime T. F double prime T. So what is F double prime T? Kita perlu tahu apa kita punya F double prime T. Okay, so kat sini saya nak kenal ni dulu. F double prime T ni, that's why. Benda ni kan dia memerlu sangat kemahiran you dalam engineering maths 1 to differentiate. So our F double prime T tadi kita dapat apa? Kita dapat omega T cos omega T tambah apa? Sin omega T. So F double prime T maknanya we differentiate this one more time. We differentiate this one more time. So kalau you tengok kat sini, the first term ni kita ada berapa function? Again, kita ada 2 function. Kan? Again, kita ada 2 function yang mana kita ada U kita sama dengan omega T. V kita adalah cos omega T. So U prime kita apa? Omega darab dengan T. Differentiate, dia dapat apa?
Kalau tadi differentiate T je dapat 1. Kalau differentiate omega darab T dapat apa? Omega. Good. And then V prime differentiate cos omega T. Differentiate cos positif kan negatif? Negatif. Sin omega T. Jangan lupa darab dengan apa? Omega. So we have UV prime. So we have negative omega square T sin omega T tambah dengan okay, W darab dengan V, U prime darab dengan V tambah U cos omega T. Differentiate sin omega T dapat apa kelas? Yang dua ni adalah derivative of this. Differentiate sin omega T dapat apa? Dapat cos. Jangan lupa darab dengan omega. So omega cos omega T. Okay. So makna kata jawapan akhir yang ni adalah minus omega square T sin omega T tambah 2 omega cos omega T. Okay. Itu adalah jawapan untuk F double prime T. Ini jawapan kita. Okay, boleh? So, makna kata, okay, makna kata, apa pula tadi? Okay, makna kata kat sini, Laplace of F prime T, double prime T kita adalah Laplace of minus omega square T sin omega T tambah 2 omega cos omega T. Okay, because this is the Laplace of F double prime T. Boleh faham tak? Saya ganti je F double prime T dengan apa yang kita dapat tadi. Sama dengan S square of L F T. Yang ni kan dah sama dengan kosong. Okay. Okay, so saya sapu dulu yang ni. Okay, so saya sapu dulu yang ni. Kita tinggal yang ni je. So, maknanya kan yang ni, negative omega square ni is now only a constant. So, saya just factor dia kat luar. So, we have Laplace of T sin omega T. And 2 omega ni pun is also a constant. So, plus with, okay, 2 omega Laplace of cos omega T. Tambah dengan, sama dengan S square Laplace of Ft. Boleh? Mau buat tak? Tengok ke dah jam dah. Kita pun. Okay, so T sin omega T ni tahu tak apa? What is this? T sin omega T. T sin omega T ni adalah apa kelas? What is T sin omega T? Cuba tengok ke atas ni. Ni apa benda ni? T times sin omega T sebenarnya adalah our Ft. Soalan yang kita nak cari. Betul tak? Kan? Nampak tak? Kat sini dia punya trick ni. So this is actually our Ft. Nampak tak? Dia maknanya Ft ni dengan Ft ni adalah benda yang sama. So maknanya kan, saya boleh pindahkan yang ni ke sini. Tolak omega square Laplace of Ft. T sin omega T ni adalah Ft. Boleh faham tak? Saya nak you all boleh faham part ni. Okay. Minus omega square Laplace of Ft. You boleh bawa ke belah sana bersatu dengan S square Laplace of Ft kat sini. Boleh faham?
So, bila you combinekan dia, you akan dapat S square Laplace of Ft tambah apa kelas? Tambah omega square Laplace of Ft. Sama dengan 2 omega Laplace of cos omega T. Okey. Dan daripada situ, kita naik balik ke atas. Tak cukup space. Okey. Kita boleh tak faktorkan ni, kita boleh tak faktorkan Laplace of Ft? Kita boleh faktorkan Laplace of Ft sama dengan, okay, so yang the first term is kita faktorkan out S square tambah omega square. Nampak? Okay, and 2 omega Laplace of cos omega t. Laplace of cos omega t ni sama dengan apa? Refer kepada table. Definitely you will get the answer. Betul tak? Apa dia? 2 omega. 2 omega apa kelas? 2 omega ni memang ni. Dia akan jadi cos omega t ni. Bila you darab, you akan dapat S over S square tambah omega square. Betul? Okay. So, finally, kita dapat jawapan Laplace of Ft sama dengan apa? 2 omega S over S square tambah omega square darab dengan 1 per S square tambah omega square. So, this is equals to 2 omega S over S square tambah omega square, everything kuasa 2. Okay. Boleh tak? Boleh tak? Ada dulu yang tu. Okay. So, ni maknanya kita menggunakan teknik yang kedua. Okay, kita menggunakan function yang kedua. Alright, so within the time where we have, sekarang ni kita jumpa try example 7. Kita guna nombor 1 pula. Adakah nombor 1 ni boleh membantu kita untuk kita solve? Kita dah tahu sebenarnya daripada table Laplace of cos omega t is equals to S over S square tambah omega square. Tapi dia nak suruh you belajar untuk guna definition 1 or 2 to find this, because this is definition 1 and 2 ni kita akan guna bila kita nak solve for ODE. Okay, so let's try A. B saya nak suruh you buat je lah. Okay, so A ni Laplace of cos omega t, kita nak buktikan dia sama dengan S over S square tambah omega square. So, meaning to say sekarang ni kita punya Ft kita, function kita adalah cos omega t. Kan? Cos of omega t. So, kalau kita guna definition pertama, Laplace of f prime t, apa yang diberi atas definition pertama? Laplace of f prime t sama dengan S LFT minus F0. Look straightforward. S L of Ft minus with F0. Okay, so F0 kita apa kelas? Cos 0 sama dengan berapa? Cos 0. Kosong ke 1? 1. Okay, then F prime t. We have to find F prime t. What is our F prime t? Differentiate cos is negative omega sin omega t. Alright. So, kat sini kita akan dapat Laplace of negative omega sin omega t sama dengan S of L Ft minus with F0 sama dengan berapa? 1. Okay, sama dengan
1. So, kat sini kan, negative omega ni is only a constant. So, we need to find the Laplace of sin omega t. Dan tambahlah dengan 1. Sama dia dengan S of L, F, G. So, yang ni kan, Laplace of sin omega t, tak ada cara lain. Maknanya, we still need to refer to the table. Betul tak? Okay, we need to refer to the table. So, you refer to the table, you dapat apa? Sin omega t, dia punya Laplace is equals to apa kelas? Negative omega, sin omega t, you akan dapat omega over S square tambah omega square. Tahu tak ni, tengok pada table ni kelas. Laplace of sin omega t, tahu tak? Table yang ni. Ni lah table yang saya suruh you print ni. Dalam ni. Table nombor berapa? Sin omega t. Omega tak ada kat sini, ada A je. Nombor 7 tu. Sin A t. But here we have sin omega t. Okay. So we have omega over omega square tambah A square. Okay. So kat sini kita akan dapat negative omega darab dengan omega over omega S square tambah omega square tambah 1. Okay, sama dengan saya letak sini 1 tolak omega square over S square tambah omega square. Okay. Then this is equals to Laplace of Ft. Ni semua kita darab dengan 1 per S. Faham tak kenapa kita darab dengan 1 per S? Sebab S yang ni. Kan? Kita bawa ke belah satu lagi. So, kita dapatlah 1 per S. Okay. So, yang ni kita akan dapat Laplace of Ft sama dengan 1 per S. Ni 1 tolak omega square over S square tambah omega square ni maknanya dia adalah S square tambah omega square tolak omega square over S square tambah omega square. Dan omega square tolak omega square ni dapat apa? You boleh cancel. And S dengan S square ni boleh tak kita cancelkan? Yang ni akan jadi apa? Ni S jadi S kuasa 1. So finally kita akan dapat sama dengan S over S square tambah omega square. So kita dah dapat buktikan. Okay. Kita dapat buktikan ini satu S square tambah omega S over S square tambah omega square. Right? Boleh? Okay. So apa ni? 6 lebih dah. Alright. Sebenarnya saya nak try satu lagi cara yang mana kita menggunakan equation nombor 2 juga. Okay, tapi tak apalah, kita stop dulu kat sini, kita sambung esok. Okay, sampai esok kelas you all petang. Petang ni? You all 5, okay. Datang awal sikit, start awal. Alright. You all pukul 4 tu ada apa-apa tak? Sebelum pukul 4, ada kelas apa-apa? Ingat ke? Lagi kita kat atas ni. Tak ada kelas? Ada gap sejam Saya esok, saya ingat saya nak pelantin doa. Tapi pelantin simple je. So, untuk buka puasa, dah puasa pun tak apalah. Boleh tak saya nak minta two gentlemen untuk datang kat kereta saya angkat? Apa? Apa tu? Supaya hati saya parking kereta saya nanti dekat dekat itu tu. Kat mana? Saya ni direction ke escape. Dekat belakang cabin tu tak? Belakang bukan kat sini. Biasa parking, tadi saya kata parking saya kat sini.
Dekat Tan pakai motor. Kat mana Tan pakai motor? Tan. Dia pakai motor. Bukan Tan. Tam pakai motor. Dia pakai motor kat mana? Dia akan sini. You punya motor? Dia pakai motor kat mana? Kat situ. Dia tanya dia kat mana. Alright. Ada mana kan?